Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 17 Disember 2020 bersama saya, Lia Amira Anwarigos. Berita utama. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyampaikan insentif khas berjumlah RM25,000 kepada dua orang murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan SK Temong yang berjaya meraih anugerah Best Film by Popular Jury di Festival The Cinema Escola de Alvorada atau Festival Filem Sekolah-Sekolah Antarabangsa Alvorada baru-baru ini. Berucap semasa menyerahkan insentif berkenaan di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia pada Rabu, pemberian insentif itu adalah sebagai ganjaran di atas pencapaian cemerlang dan kesungguhan adik Magres Sawit dan Nabiatul Dania Zulfika di bawah bimbingan guru Muhammad Ridwan Patah dan Wan Zulfadli Ad-Dini Wan Azmi dalam menghasilkan filem animasi pendek bagi kategori sekolah rendah menerusi karya bertajuk Batuh Bijanji. Apabila saya mendengar kejayaan ini, saya nampak bahawa kalaulah anak kita di peringkat rendah dapat menguasai digital transformation ini, lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman, saya nampak bahawa our road to success is there. Filem animasi itu mengisahkan dua watak, Bibi dan Sarah yang mula menjalin persahabatan dan telah berjanji akan menjaga hubungan mereka seerat batu seremban dalam genggaman. Berucap di majlis sama, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Amar Michael Manyin Jawong berkata, SK Temong turut memenangi anugerah di peringkat negeri Sarawak dalam satu pertandingan anjuran kementeriannya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk menambah kejayaan cemerlang yang dicapai SK Temong telah mendorong perancangan untuk membina sebuah lagi blok sekolah tersebut. So bagi saya ini adalah satu kemegahan bagi kita. Sekolah ini adalah sekolah yang di bukit dan selalu mengalami landslide. So kita di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ada rencana untuk membinakan satu bangunan dari 12 classrooms. So we are really happy karena ini bukan kali yang pertama Datuk Tinggi, ini kali yang kedua untuk menjadi juara. Sementara itu, bercakap kepada media selepas majlis, Guru Besar SK Temong Clifton Radin berkata, pembikinan filem pendek animasi itu mengambil masa 10 hari untuk disiapkan dengan menggunakan teknik rotoscoping iaitu animator mengesan rakaman ditangkap untuk menghasilkan animasi secara visual seakan-akan realistik. Batu Berjanji ini ataupun The Promise Stone ini, ya, dia melalui peringkat-peringkat, ya, pertandingan dan akhirnya diumumkan pada bulan September yang lepas lah kita mendapat melalui email, ya, kita mendapat melalui email bahwa kita telah mendapat juara untuk best jury. So terima kasih kepada mereka yang terlibat, terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita mengucapkan terima kasih kerana memberi sokongan, PPD Serian lebih-lebih lagi lah, dan semua staf dan kaki tangan SK Temong yang telah banyak membantu dalam menyiapkan filem ini dalam masa 10 hari. Menjawab pertanyaan media mengenai hadiah yang dimenangi, ujarnya, hadiah kemenangan tersebut tidak diberikan dalam bentuk wang tunai, sebaliknya berupa medal yang dikirim melalui pos. Hadiah itu mereka kirim melalui pos. Dan sebab pertandingan ini dia penyertaan dia percuma, dia tak beri hadiah dalam bentuk wang, dia beri hadiah dalam bentuk medal. Ya, sekarang ini dalam perjalanan dan kita minta juga mereka menyediakan sijil penyertaan, ya, untuk membuktikan bahawa kita berjaya di peringkat antarabangsa. Di samping itu, media juga turut mendapatkan reaksi kedua-dua pemenang. Saya Magres memegang watak sebagai Bibi dalam filem animasi Batuh Bijanji. Saya rasa sangat terja dan gembira dan saya berharap saya dapat membuat animasi lagi dan berharap dapat menang lagi. Saya Nabiatul Dania memegang watak sebagai Sarah dalam filem animasi Bibi Batuh Bijanji. Saya memang tak sangka yang kami akan menang
filem ini. Lagipun dekat Brazil tu jauh. Saya tu rasa bangga, rasa bersyukur dengan rezeki yang Tuhan bagi. Banyak yang bantu kami adalah guru bimbingan, Cikgu Wan dan Cikgu Ridwan, doa dari keluarga, sokongan dari kawan-kawan, pihak pentadbir. Untuk rekod animasi Batuh Bijanji atau bermaksud Batu Perjanjian itu pernah dinobatkan antara 11 filem pendek terbaik Asia pada tahun 2019. Laporan berita seterusnya mengenai cadangan projek pembinaan jalan alternatif Simunjan sepanjang kira-kira 320 meter dari Jalan Sabun ke Pekan Simunjan yang perlu disegerakan. Ini susulan jalan utama dari Semarahan menuju ke Pekan Simunjan yang terlalu hampir dengan tapak runtuhan tanah yang berlaku baru-baru ini. Prihatin dengan perkembangan itu, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julaihi Narawi telah mengadakan lawatan kerja bagi meninjau tapak cadangan projek pembinaan jalan serta perkembangan projek jalan yang sedang dalam pelaksanaan di Simunjan pada Rabu. Beliau yang juga adun sebuyau bersama rombongan telah meninjau ke tapak cadangan projek pembinaan jalan alternatif tersebut dan seterusnya meninjau ke tapak tebingan Sungai Simunjan yang runtuh sebelum ini. Turut diadakan adalah penyerahan tapak projek daripada pihak Jabatan Kerja Raya JKR kepada kontraktor yang turut disaksikan oleh Adun Simunjan Auladris. Berita seterusnya, jumlah penduduk gedung yang kecil dan kurang pembangunan pada suatu ketika dahulu menyebabkan kurangnya kadar jenayah seperti pecah rumah dan penyalahgunaan dadah. Menurut Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintrade Sarawak merangkap adun gedung Datuk Muhammad Naruddin Majais. Keadaan itu mula berubah apabila pembangunan seperti jalan raya mula dibina dan jumlah penduduk gedung meningkat dari 3,000 orang kepada 15,000 ketika ini. Demikian juga kehadiran pekerja ladang dari negara jiran yang mencecah ribuan orang menyebabkan jenayah meningkat. Berucap merasmikan pelancaran program Jihad Dadah Kontingen Sarawak yang diadakan di Dewan Terbuka Kampung Gedong Simunjan pada Rabu, beliau menambah tanggungjawab menjaga keselamatan dan membasmi jenayah tidak harus dibebani kepada pihak berkuasa sahaja, sebaliknya harus dipikul bersama. Turut dibincang mengenai cadangan pihaknya menaik taraf gedung sebagai sebuah daerah kecil termasuk memerlukan perhatian dalam aspek keselamatan khususnya menambah bilangan pegawai polis di Balai Polis Gedong selaras dengan saiz penduduknya. Selanjutnya di Asajaya. Seramai 105 kaki tangan pelbagai agensi telah terlibat dalam simulasi menghadapi banjir ke pusat pemindahan sementara banjir daerah tersebut. Antara persiapan yang dilakukan adalah menyediakan kemah-kemah serta keperluan barangan asas bagi mangsa-mangsa banjir. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Asajaya juga telah melakukan simulasi berdasarkan situasi sebenar ke Pusat Pemindahan Sementara PPS bagi membuat persiapan terakhir menghadapi bencana banjir yang dijangka berlaku hujung Disember ini. Terdapat 8 PPS yang telah dikenal pasti di sekitar Asajaya dan Sadong Jaya, antaranya seperti yang tertera. Majlis penutupan program simulasi menghadapi banjir daerah Asajaya telah dianjurkan oleh Pejabat Daerah Asajaya selaku Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Asajaya pada Selasa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.